عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan Bahrul Madi jilid 8. Bahrul Madi jilid 8. Kita sampai pada muka surat 196. Muka surat 196. Kita masuk pada tajuk yang baru, bab ma jaa fi karahiyati khuruj an-nisa fi zina. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas tegah keluar perempuan dari rumah dengan berhias. Malam ni kita nak tengok hadis Nabi yang mana Nabi SAW pesan kepada suami, pesan kepada isteri, pesan kepada orang laki-laki dan pesan kepada perempuan. Kepada suami dan bapa, jagalah isteri dan anak-anak perempuan, jangan sampai mereka keluar rumah dalam keadaan bermakeup. Dan Nabi SAW pesan kepada orang laki-laki yang ada orang perempuan di bawah tanggungan dia, adik ke siapa ke sebagainya, pelihara mereka ni. Jangan sekali-kali diizinkan mereka ni keluar dalam keadaan berhias diri. Dan Nabi SAW pesan kepada orang perempuan bahawa perbuatan suka berhias diri itu membawa mudarat, bukan sahaja dunia, bahkan akhirat. Kata dia, ketahuilah saudaraku, perempuan ataupun isteri-isteri itu disuruh oleh syarak berhias di rumah suami, kerana menunjukkan pada suami dan menyukakan suami. Itu asas perintah dalam agama kita. Orang perempuan bukan tak boleh make up, bukan tak boleh berhias diri, bukan tak boleh bercantik-cantik, tapi di rumah, di tempat suami. Lain daripada itu tidak dibenarkan. Maka siapa-siapa perempuan yang menurut suruh syarak itu, maka sesungguhnya berjalan betul dia. Kita tengok tuan-tuan, ayat kitab lama ni dia pendek, faham tu. Yang pertama, dia habaq kata orang perempuan bukan tak boleh nak make up, boleh, tetapi di depan suami. Mana-mana orang perempuan yang jaga benda ni, maksudnya dia hanya bermakeup dan berhias di depan suami, tidak di depan orang lain, dia memilih jalan betul. Faham dia apa? Faham dia sebaliknya itu jalan takdir. Begitu. Zaman kita ini zaman terbalik pukang. Iaitu apabila perempuan itu tinggal di rumah dan duduk di tempat yang didudukkan suaminya, maka duduklah dia dengan tidak menghiraukan dirinya. Itu dia. Dia kata lah ni dah terbalik puang. Everything is going upside down. Oh, dia kata kan, jadi tumbin terbalik. Hak patut duduk di atas turun ke bawah, hak jahat naik ke atas, hak baik turun ke bawah. Jadi begitu. Orang yang nak kepada kebaikan dia anggap jahat, orang yang nak kepada kejahatan disanjung oleh masyarakat. Dia jadi macam tu. Siapa yang buat betul jadi mangsa dalam masyarakat, tak betul jadi raja. Maka benda yang duk berlaku akhir zaman ni nampaknya dia kata sudah terbalik puang. Daripada sebesar-besar isu sampailah kepada sekecil-kecil isu, semua pun jadi kelam kabut dah lah ni. Dia kata orang perempuan pula, dia kata bila duduk di rumah, duduk bersama dengan suami dia, dia duduk dengan tak menghiraukan diri dia, duduk dalam kusut dan buruk. Tidaklah dia bersikat dan berminyak dan memakai bau-bauan, tetapi apabila nak keluar pergi ke mana-mana tempat yang jauh dari rumah, mulalah berhias, membetulkan rambut yang kusut dan bersikat dan berminyak dan mengeluarkan pakaian baru dan menyapu dirinya dengan bedak di muka dan mengheningkan pipi dan mata dan mewangikan badan dan bertumit tinggi dan memakai apa-apa pakaian yang manis daripada gelang pacak sanggul, roket dan apa-apa pakaian manis. Itu dia.
Bunyi tu macam beletiah. Bunyi tu macam beletiah. Sungguh apakah? Sungguh. Dia kata waktu duduk di rumah ni bau udang. Kan? Bau udang, bau bawang. Dia kata segala benda tak syuk ni bau. Kan? Bila kita bersorak, dia kata dah, kalau betul dia kata terus dah masak makan di rumah. Dia kata dah nak masak makan di rumah, bau udang lah. Tak apalah waktu bersiang udang tu, habis-habis siang udang tu pergi bagi wangi balik lah. Dia kata duduk udang situ lah. Kan? Selagi tak kata jom keluar, lagi tu duduk berudang situ lah. Agak dia kata sebaliknya pula, bila nak keluar daripada rumah ni, dia mula baju tak pernah pakai, nak buka bawa keluar pakai. Hari itulah nak pakai minyak yang nak bubuh bedak, mengheningkan pipi. Dia kata apa maksud mengheningkan pipi pun tak tahu. Buat segala-gala macam benda. Kira habis punya elok dah ni, nak keluar ni pergi pasar malam saja. Dia bukan nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Johor Bahru, nak pergi pasar malam saja. Begitu punya bersiap. Begitu yang berlaku dalam dunia akhir zaman. Dia kata maka semua itu kerana menunjukkan diri pada orang ajnabi yang haram memberi pandang diri kepadanya. Dia kata yang duk bersiap sakan nak keluar tu tujuan dia apa? Tujuan dia nak tunjuk ke orang yang bukan suami, orang yang boleh menikah dengan dia. Orang laki-laki yang ajnabi. Ajnabi maksudnya orang yang boleh kahwin dengan dia. Dan dengar apa yang duk jadi dalam masyarakat kita lah ni. Dengar. Bini orang ni, laki orang tu mengorat. Allah tak tahu nak abang. Tak tahu nak abang. Kata satu hari balik ke rumah pakai jam tangan mahal. Laki tengok jam tangan tu, laki tahu dah. Laki kata ni, lagu ni punya jam tangan. Dia kata aku memang tak mampu beli bagi. Dengan gaji hang yang banyak mana aku pun tahu ni tak boleh beli jam tangan macam ni. Siapa bagi ke hang ni? Macam tu punya duk jadi. Bila suami buka macam tu pula, isteri kata dah hang tak boleh beli, orang lain nak beli kat aku, hang duk sibuk buat apa? Tentang kalau nak tahu benda ni, pergi pejabat kadi tanya. Pergi biar kadi tanya. Berapa banyak kes yang seumpama ini berlaku? Pasal apa? Ni, pasal kita duk baca ni. Benda ni kalau tidak dibantras, benda ni kalau tidak dikawal, benda ni kalau tidak kita ambil berat sama-sama, benda ni duk jadi macam ni. Maka dengan kerana itulah Islam ni dengan kaedah dia apa? Dia al-wiqayah khairun minal ilaj. Islam ni dia main dengan kaedah prevention is better than cure. Dia prevent, dia cegah benda tu daripada jadi, dan Islam melihat mencegah itu lebih baik daripada kita biar lagi jadi, lepas tu hidup berubat dah. That's it. Maka Islam dalam apa juga bidang, baik bidang politik, baik bidang sosial, baik bidang pendidikan, baik bidang apa sekalipun, Islam dia main dengan kaedah jangan buka pintu untuk berlaku benda tak elok. Apabila kita buka pintu untuk berlaku benda-benda tak elok, maka berlakulah benda-benda yang tak elok. Begitu. Baik, dia kata maka semuanya itu kerana menunjukkan diri pada orang ajnabi yang haram memberi pandang diri kepadanya. Supaya orang-orang lihat akan dia bersih, bagus, kaya dan pandai memelihara diri. Dan bermegah-megah pula jadinya yang demikian itu kepadanya. Keluar pergi dengan pakaian yang dalam bahasa agamanya dia kata tabarruj. Tabarruj ni maksudnya berpakaian dan bertingkah laku dengan pakaian dan tingkah laku yang menggoda. Itu maksud tabarruj kalau cara mudah kita nak faham. Ataupun dalam bahasa orang putihnya dia guna sepatah saja. Dia pakai cara atraktif. Dia kata atraktif ni maksudnya nak attract orang bagi terkeluar di mata tengok dia. Macam tu. Maka itu dia panggil unsur-unsur tabarruj dalam agama. Maka tidaklah diketahuinya perbuatannya itu ialah perbuatan syaitan yang ditegah oleh syarah memperbuatnya. Secara tidak sedar, tanpa disedari, rupa-rupanya dia telah terjebak dengan perangkap syaitan. Syaitan yang mendorong dia untuk buat macam itu. Sesungguhnya telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis yang menunjukkan atas tegahnya itu. Itu katanya an Maimunah binti Sa'din wa kanat khadiman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalur rafilah fi zinah fi ghairi ahliha kamathali zulmati yaumil qiyamati la nura laha. Diriwayatkan daripada seorang perempuan yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Maimunah binti Sa'ad radhiyallahu anha. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula umpama perempuan yang melenggang-lenggang jalannya pada perhiasannya
pada lain daripada ahlinya, yakni suaminya, maka seumpama kelam pada hari kiamat. Tiada cahaya baginya, yakni Allah Ta'ala jadikan pada hari akhirat kelam pada hari kiamat. Di hadapannya tiada cahaya yang boleh memandang baginya berjalan pada hari itu. Nabi SAW kata, orang perempuan yang jenis suka duk berhias-hias diri, suka duk make-up diri ini, maka orang-orang yang jenis macam ni seumpama orang yang menempah kegelapan pada hari kiamat. Hari kiamat esok gelap-gelemak, tak tahu nak kalah belah mana. Begitu. Nah, abang kata dosa, perbuatan yang macam tu dosa. Begitu. Dan kata At-Tirmizi, bermula ini hadis tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada hadis Musa bin Ubaidah. Dan Musa bin Ubaidah itu mendhaifkan pada hadis daripada pihak hafaznya, dan dia seorang yang sangat benar. Hadis ni duduk dalam kategori hadis dhaif. Dia kata, hadis dhaif ni apa dia? Hadis dhaif ini adalah hadis yang boleh digunakan untuk beramal tetapi tidak boleh buat hukum. Begitu. Pasal apa hadis ni turun martabat kepada kedudukan dhaif? Pasal apa? Dia kata pasal ada salah seorang yang riwayat hadis ni, nama dia Musa bin Ubaidah. Musa bin Ubaidah ni, dia ni orang kata dhaif pasal dia dari segi hafazan dia lemah. Tetapi walaupun dia hafazan dia lemah, tetapi dia satu orang yang sangat benar. Dia ni jujur, ikhlas, cumanya lembab sikit. Hadis ni dia boleh turun martabat pasal apa? Pasal sifat rawi. Kadang-kadang sifat rawi itu ada benda yang mencederakan, maka turun martabat hadis yang dia riwayat. Tetapi dia ni yang kata Musa bin Ubaidah ni, dia ni perangai elok, tingkah laku baik, budi pekerti, akhlak tinggi dan sebagainya, semua elok. Cumanya dia ni jenis suka lupa sikit. Maka dengan kerana dia ni ada masalah suka lupa, hadis yang dia riwayat turun jadi hadis yang dhaif. Begitu. Dan sesungguhnya telah meriwayatkan dia oleh setengah daripada mereka itu, daripada Musa bin Ubaidah, dan tiada merafak dia akan dia. Masalah, isteri keluar dengan memakai bau-bauan yang harum, apa hukumnya? Ni, nak keluar rumah ni sembok. Sekerat meja. Sekerat meja dalam bilik tidur tu dengan perfume. Kan? Macam nama, dia ada orang tu. Jebon buat dah. Nama lah ni. Pergi di supermarket, tengok Avon ada satu, tengok satu lagi Jebon. Beli belakang. Avon pun beli, Jebon pun beli, semua beli. Semua yang ni sekitar apa bos, semua yang ni tak tahu bau apa, kesudahan tu. Campur 7-8 biji botol yang sekali semua, tak tahu bau apa. Sampai lelaki dia pening dalam kereta. Kan? Macam tu punya nak make up ni. Baik, apa pula hukum isteri yang keluar rumah yang memakai harum-haruman yang sampai begitu sekali? Kata dia telah ada dikatakan dahulu tadi. Maka inilah adat perempuan zaman sekarang. Apabila keluar dia daripada rumah, maka bersegak-segak dan memakai bau-bauan yang amat harum. Maka perbuatan yang demikian itu sangat ditegah pada syarak. Kerana yang disuruh syarak memakai bau-bauan itu di rumah. Kerana suaminya, bukan kerana mau keluar bersegak-segak dengan dia itu dia. Dia abang awal-awal dah. Dia kata perbuatan yang macam tu salah. Perbuatan yang macam tu salah. Kalau sampai dia lalu jalan tu, sampai orang semua pekat tengok dekat dia. Pasal apa tengok kat dia? Pasal bau wangi yang ada pada diri dia. Salah. Jadi dosa dia. Jadi dosa dia ni. Tak mau macam tu. Maka sesungguhnya telah datang hadis dalam At-Targhib wa Tarhib menunjukkan atas tegah yang demikian itu. Hadisnya an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu 'ainin zaniyatun wal mar'atu idza ista'attarat famarrat bil majlis kaza wa kaza yakni zaniyah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya. Namanya dipanggil dengan nama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Katanya hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Nabi, tiap-tiap mata itu jahat. Nabi kata tiap-tiap mata itu adalah jahat. Sebab dalam hadis lain Nabi kata apa? Nabi kata an-nazaru sihamu iblis. Nabi kata pandangan itu adalah anak panah iblis. Dia nak start jadi karut ni mata. Dia nak start jadi karut ni biji mata. Bila tengok, dia nak jadi pasal. Mata tengok, hati teringin. Kaki nak langkah pi, lalu akhirnya dia membenarkan apa yang dia tengok. Inilah bahayanya mata. Maka dengan kerana tu Nabi SAW kata kullu ainin zaniyah. Dia kata tiap-tiap mata itu jahat. Apa juga yang terlintas di hadapannya dipandangnya.
Dia yang kata mata. Sorban juga. Kan? Nak tengok juga. Kan? Tengok. Tengok sekali lagi. Dah tertengok tadi tu dah. Bila kan? Tengok pula sekali lagi. Tengok pula. 3 kali. 3 kali itu kena nak ulah lah. Tengok nak budak-budak lah. Padahal nak tengok. Jahat lah yang ni. Nabi kata jahat. Jadi mata ni Nabi kata jahat. Pasal apa? Pasal dia suka duk tengok benda yang duk lalu depannya. Maka jika dipandangnya suatu yang haram itu dengan ikhtiarnya, maka jahatlah ia. Dan berdosa yang empunya mata itu. Kalau dia tengok tu dengan ikhtiar. Maksud dia apa? Maksud dia sengaja. Kalau tengok tak sengaja lainlah. Kita duk buat kereta, berhenti dekat traffic light. Kata dia lintah depan kita. La haula wala quwwata illa billah. Lintah depan kita tu dengan pakaian tak senonoh dia, dengan apa dia, dengan macam tu. Yang tu tak sengaja. Kan? Sekali tengok begitu sudah. Kan? Jangan doa alhamdulillah lah. Kan? Takut juga dengan kita tadi ni kan. Tengok sekali dulu sudah habis. Kalau baca ikhtiar pula duduk hati tengok habis, yang tu jadi dosa. Tak marah dia kata. Maka jika dipandangnya sesuatu yang haram itu dengan ikhtiar, maka jahatlah ia dan berdosa orang yang mempunyai mata. Dan perempuan itu apabila memakai bau-bauan harum, maka melintah ia di majlis bagian-bagian, yakni berjalan di depan orang yang haram atasnya memandangnya dengan memakai bau harum itu, sehingga menjadikan orang yang dilintahnya itu sedar dan memandang akan dia akan sebagai pandang jahat, maka fasik perempuan itu namanya dan berdosa dia. Itu dia. Orang perempuan pula. Jadi laki-laki kalau tengok dengan ikhtiar itu berdosa. Kalau saja tengok itu berdosa. Orang perempuan pula kalau dengan kerana dia pakai wangi-wangian tu lintah menyebabkan orang perhati dia banyak kali, maka dia berdosa. Yang pakai wangi-wangian itu berdosa. Cerita dia lagu ni lah. Cerita dia pakat-pakat jaga lah. Saya cukup tak suka bila tengok dalam forum ehwal Islam ni. Ahli panel ni suka duk lawan belaga. Depan tiba panel perempuan seorang, depan tiba panel laki-laki 2 orang. Lepas tu duk lawan belaga. Tuan-tuan fikir apa? Tuan-tuan ingat forum ehwal Islam ni orang Islam saya tengok. Orang bukan Islam pun tengok. Apa mereka nak komen bila tengok ni? Ni ada bercakap pasal Islam dalam TV ni semua adalah tokoh. Semua pakai title doktor, ada pakai title datuk dan sebagainya. Semua ni orang yang recognize, orang iktiraf mereka dalam bidang agama, pergi bercakap dalam TV. Lepas tu pergi lawan kata tu. Hak laki-laki ni bercakap seolah-olah nak serendih hak perempuan yang jadi ahli panel seorang tu. Hak perempuan tu pula tak ada dicakap seolah-olah nak serendih hak laki-laki ni. Apa kesudahannya? Apa matlamat forum ni? Apa matlamat forum kita buat ni? Sehingga akan memberi satu kesimpulan pula kepada orang bukan Islam yang tengok ni. Dia ni apa ni? Confusing. Dia kata benda ni betul-betul confuse. Yang betul-betul Islam punya teaching hak mana? Satu hak laki-laki kata, hak perempuan kata, hak Islam punya teaching ni. Kita tak mau macam ni. Zaman saya masuk TV dulu lah. Ya, tak ingat zaman dulu. Penerbit rancangan ehwal Islam masa tu Saudara Megah Samsudin. Orang halus tak? Saudara Megah Samsudin ni sebelum kami masuk untuk rakaman forum ehwal Islam, dia bagi warning. Forum kita matlamat nak supaya orang yang tengok dapat satu keputusan yang jelas tentang Islam. So kalau tajuk kita pilih malam ni tajuk sekian-sekian, dia letak objektif yang kita nak capai. Di akhir program ini kita mesti dapat 1, 2, 3, 4, 5 benda ni. So dia kata saya minta kepada yang amat berbahagia ahli-ahli panel, dia kata apa juga menjurus kepada objektif ni. Dan dia kata saya minta sangat-sangat di antara ahli panel jangan belaga di antara satu sama lain. Tak mau belaga. Tak mau ahli panel mula start macam ni, hari yang kedua lagu nak pergi jalan lain, hari yang ketiga kena nak jadi orang tengah, tak mau. Pasal apa? Dia kata pasal daripada rating masa tu lah. Masa forum zaman awal dulu ni. Rating di RTM ini menunjukkan forum perdana ehwal Islam masa tu duduk tangga nombor 1 dalam senarai siri TV yang paling popular. Duduk nombor 1. Kalau teater Piramli mai gambar cantik sikit, kita nombor 2. Piramli nombor 1. Kan? Kalau gambar Piramli mai zaman dia kurus, kita nanti duduk nombor 1. Dia macam tu. Jadi kita ni 1, 2, 1, 2, 1, 2 macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apa yang kita nak bagi tahu ialah program Islam ini mesti bertujuan untuk menjelaskan kekeliruan. Bukan untuk mengelirukan sesuatu yang sudah jelas.
Dia macam tu. Kita nak memperjelaskan sesuatu yang mengelirukan. Kalau selama ni orang duk confuse pasal satu benda, kita buat tajuk tu, ambil orang-orang yang layak bercakap tentang tajuk tu. Yang kita percaya di akhir 1 jam nanti, orang yang tengok rancangan tu faham apa yang selama ni dia tak apa faham. Begitu. Kerana Islam itu jelas. Itu masalahnya, kerana Islam itu jelas. Yang duk jadi tak jelas ni orang yang mengaku kata dia faham Islam. Dia yang duk buat cerita tak jelas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kata dia satu lagi hadis yang menunjukkan atas haram keluar perempuan dengan berharum-harum itu ialah di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Katanya an Musa bin Yasar radhiyallahu anhu qala marrat bi Abi Hurairah imra'atun wa rihuha ta'sifu فقال لها أين تريدين يا أمة الجبار قالت إلى المسجد قال apa tu? Tak nampak saya punya di kelabu. Apa? Huruf dia waw, ta, ta, ya, bata. Wa tatayyaba. Qalat na'am. Qala farji'i faghtasili. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Musa bin Yasar. Katanya telah melintas seorang perempuan yang berjalan pergi ke masjid di hadapan seorang sahabat Nabi yang sangat alim. Namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, satu hari Abu Hurairah, dia pun nak pergi masjid. Tiba-tiba mai satu perempuan lintas depan dia. Satu orang perempuan lintas depan dia pun nak pergi ke masjid juga. Potong Abu Hurairah ni. Padahal perempuan yang melintas Abu Hurairah itu, baunya yang harum itu menyerbak datang pada penciuman Abu Hurairah itu. Perempuan nak pergi masjid ni, hak potong Abu Hurairah ni, bau harum semerbak. Apakala Abu Hurairah radhiyallahu anhu mencium bauan daripada orang perempuan yang hendak pergi ke masjid dengan demikian harumnya itu, maka ia pun lalu menegurnya. Katanya, kemana engkau wahai perempuan yang kasar tadi? Cuba tengok. Ya. Tu ulama besar tu Abu Hurairah siapa tadi? Kalau kita orang Islam tak pernah dengar nama Abu Hurairah, tahu. Pasal apa? Dia saja riwayat hadis. Hadis sahih saja. Ribuan buah hadis. Ada setengah pendapat kata 6,000 hadis. Abu Hurairah seorang saja riwayat. Ada setengah kata 12,000. Abu Hurairah ni kita buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, buka kitab As-Sahihain, buka Sunan Sittah. Nama Abu Hurairah ni kira duk kerja jumpa nama dia saja lah. Abu Hurairah ni satu orang yang cukup terkenal dalam bidang riwayat hadis ini. Abu Hurairah yang begitu punya terkenal itu, teguk kalau sekiranya benda tak elok jadi depan mata dia. Teguk pula, cuba tengok bahasa dia pakai apa. Dia kata, aina turidina ya amatal jabbar. Dia kata, mana kamu nak pergi wahai perempuan yang perangai uduk? Dia kata, mana hang nak pergi ni wahai perempuan yang perangai uduk? Amatal jabbar ni maksudnya perempuan yang bongkak sombong. Itu maksudnya perangai uduk. Maka jawab perempuan itu, aku hendak pergi sembahyang jamaah ke masjid. Dia kata, aku nak pergi masjid ni. Dia kata kat aku pula. Lagi dia. Kan? Maka kata Abu Hurairah, amboi herannya kamu ini hendak pergi ke masjid, padahalnya engkau memakai bau-bauan yang demikian. Dia kata, heran sungguh aku. Hang nak pergi ni tempat baik. Hang nak pergi ni masjid. Ya, hang nak pergi masjid, yang hang duduk pakai benda-benda yang macam ini pasal apa? Maka kata perempuan itu, bahkan aku memakai bau-bauan ini, adakah pula salahnya? Dia pun kata, aku nak pergi masjid, aku nak pergi menghadap Tuhan. Salahkah aku pakai elok-elok, pakai wangi-wangi? Aku nak pergi menghadap Tuhan. Menasabah ke tak? Menasabah lah perempuan tu punya fikiran. Menasabah lah pasal apa? Pasal nak pergi semayang. Nak pergi masjid, masjid itu rumah Allah. Nak pergi menghadap Allah. Nak pergi semayang. Jadi apa salahnya aku pakai elok-elok, aku pakai wangi-wangi? Pasal aku nak menghadap ni Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Maka aku pakai bagi elok. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jangan kamu pergi ke masjid. Itu dia. Halang pula perempuan ni tak pergi masjid. Dia kata dekat perempuan tu, jangan kamu pergi ke masjid. Dia kata.
Pasal apa? Maka hendaklah kau pulang dahulu. Tiba ke rumah, basuh bau-bauan itu. Kerana aku dengar Nabi SAW bersabda, tidak diterima Allah akan sembahyang daripada perempuan yang keluar ke masjid. Padahal bau-bauannya menyerebak dicium orang. Sehingga pulang ia dan dibasuhnya. Dia kata, aku nak beritahu dekat kamu. Aku dengar Nabi ada bersabda, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terima sembahyang orang perempuan yang main masjid sembahyang ni kalau sekiranya dia main tu dalam keadaan bau semerbak wangi. Melainkan dia balik dulu, hilangkan bau-bauan yang wangi ni, main pula ke masjid sembahyang, baru Allah terima sembahyang. Aku dengar Nabi kata begitu. Cuba tuan-tuan tengok. Inilah agama kita. Nak berasa lekeh ke, nak berasa tak setuju ke, nak berasa nak protes ke apa ke, masing-masing buat keputusan. Tapi inilah agama kita. Agama ni kalau nak ikut kepala otak kita, lingkup lama dah. Tuan percaya? Agama ni kalau nak ikut kepala otak kita, melingkup lama dah agama Islam. Bukan kata kita hidup zaman menjelang Y2K kan? Year 2000. Bukan kata kita 100 tahun dulu pun duk komplain dah. 200 tahun dulu pun komplain dah pasal Islam ni. 500 tahun dulu pun komplain dah. Kamal Atatürk tu hidup tahun bila? Lama dah Kamal Atatürk ni. Komplain berapi dah pasal Islam. Bukan setakat komplain. Kamal Atatürk rasa hina diri dia dengan Islam ni. Maka dia menggerakkan satu semangat untuk buat perubahan dalam negeri Turki. Maka Kamal Atatürk dengan segala kekuatan yang Tuhan bagi kat dia, sebenarnya dia guna kekuatan pemikiran, kekuatan tenaga dan kekuatan wang ringgit dan kuasa yang Tuhan bagi kat dia untuk mensekularkan Turki dan seluruh rakyatnya. Dah benda ni sejarah. Saya tak abang pun tuan-tuan tahu. Maknanya kalau sekiranya pada masa itu dunia setuju dengan pemikiran Kamal Atatürk, Islam yang kita terima hari ini kita tak tahu macam mana dah. Sikit jasa ke Kamal Atatürk menumbangkan daulah Islam yang ada pada masa itu dan mewujudkan kerajaan sekular yang sehingga hari ini rakyat Turki ramai yang tak tahu baca Quran. Negeri kita pun sikit-sikit lagi dah dulu ni haram dah tulisan Quran. Tentu ingat. Pernah tulisan Jawi tak diajak di sekolah? Pernah tak ingat? Saya pun tak tahu siapa yang pergi larang Jawi dulu ni. Pernah dah usaha yang seumpama itu. Jawi itu tulisan huruf dia huruf Quran. Tolak hurufnya, tolak huruf ca, hak lain tu huruf Quran. Sudah ada idea untuk tutup buang Jawi daripada sekolah-sekolah yang ada. Itu idea apa? Itu idea untuk mensekularkan rakyat. Tapi Alhamdulillah bangkit pula satu gelombang yang nak kepada Islam yang akhirnya memaksa supaya diperkenankan semula tulisan Jawi dalam sekolah-sekolah. Maknanya kalau kita nak ikut selera orang-orang yang tidak berselera dengan Islam ni bungkui peranyuk sungai lama dah. Tetapi oleh kerana masih ada sekelompok manusia yang sayang Islam itu diletakkan di atas sekali, maka Islam sampai hari ini ada lagi. Maka dengan kerana itulah kita sampai hari ini kena usaha minta dekat Tuhan dan usaha sedaya upaya biarlah kita ni duduk dalam kelompok yang nak kepada Islam didaulatkan. Begitu. Dan disertai pula dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menurunkan Quran. Allah kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang buat turun Quran dan kami akan jaga Quran ini. Selagi mana Quran dijaga, maka selagi itu Islam akan ada. Ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Islam memutuskan hukum yang seumpama ini. Suka tak suka, kena suka. Pasal apa? Pasal kita mengaku kita Islam. Katanya telah bersabda Nabi SAW, barang mana perempuan kena bawa, barang mana perempuan kena bau ukupan yang harum, maka jangan hadir ia serta kami sembahyang isyak. Tu dia lagi kasar. Nabi SAW kata apa? Dia kata mana-mana perempuan yang membawa bau wangi tak sah mai duk sembahyang sama dengan kami sembahyang isyak di masjid tak saduk mai.
Nabi terus bagi larangan macam tu. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Abu Daud dan An-Nasai. Itu dia. Tegas. Dan satu lagi hadis yang demikian itu, iaitu katanya an Aisyah radhiyallahu anha qalat bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid wa dakhalat imra'atun min Muzainah tarfalu fi zinatin laha fil masjid. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas inhau nisa'akum an lubsi zina wa tabakhtur fil masjid fa inna bani Israil lam yul'anu hatta labisa nisa'uhumuz zina wa tabakhtaru fil masjid. Artinya diriwayatkan satu hadis daripada ibu mukminin, ummul mukminin yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Katanya di dalam antara Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid mengajar segala sahabat akan ilmu syarah. Tiba-tiba masuk seorang perempuan daripada kaum Muzainah dengan melenggang-lenggang diri dan segak pada pakaiannya dan hiasan baginya di dalam masjid Nabi itu. Apabila dilihat oleh Nabi SAW akan kelakuan perempuan yang demikian itu, maka ia pun bersabda, katanya, wahai sekalian manusia, tegahlah olehmu akan sekalian isterimu daripada memakai pakaian yang berhias-hias itu, dan tegah dia daripada melenggang-lenggang sombong dalam masjid. Kerana bahwasanya Bani Israel itu tidak dilaknat Allah akan mereka itu, melainkan sebab memakai perempuan-perempuannya akan pakaian yang berhias-hias dan melenggang buat sombong di dalam orang ramai pada tempat mereka itu berbuat ibadat. Dan telah meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Majah. Itu dia pula. Nabi tengah duduk mengajar di masjid. Tengah duduk mengajar, cuih kata masuk satu perempuan dengan pakaian itu saya kira lah. Dengan pakaian melaram dia, dengan bau semerbak wangi dia, dengan apa semua, Nabi tengok. Nabi tengok tu, Nabi tegur lah tu juga. Nabi tegur ke depan sahabat-sahabat ada di depan dia ni. Nabi kata, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai saudara-saudaraku yang ada di depan ni. Inhau nisa'akum an lubsi zina. Tolonglah larang isteri kamu daripada pakai pakaian yang berhias-hias ni. Nabi pesan ke orang lelaki-lelaki ada di depan ni, tolong larang isteri kamu daripada pakai pakaian yang berhias-hias macam ni. Dan janganlah dibiarkan mereka ni pakai pakaian yang menampakkan sombong. Sama. Kita ni mau low profile macam tu sudahlah. Mau nampak kita ni humble, rendah diri, sudahlah. Cantik macam tu. Orang suka. Semua mau steady aja, bersih. Tak ada sampai over. Jangan duk over sangat. Kita ni nampak simple, tapi bersih, kemas nampak. Orang tengok suka. Bila kita ni lebih-lebih sangat, orang tak suka. Tengok dengan pakaian lagu duk bubuh renda, kok ni, sakit labu ci, labu kundok, labu ayam semua gantung habis. Astagfirullahaladzim. Kain kelumbung ni lagu duk bubuh, batu, hikmat apa pula, wah tengkok ni. Sat lagi lagu kok atas hujung-hujung kelumbung ni ada biji-biji apa pula. Dibubuh kepiah hitam pula atas balut dengan kain gelumbung pula. Lagu tu padahlah ni. Astagfirullahaladzim. Dia kata bagi orang jantan pakai sudahlah kepiah tu. Dia bubuh kepiah hitam pula. Sokok pula satu lagi di atas. Lagu nak kapai haji, tak kapai haji. Lagu mana kita tengok apalah yang Habib buat lagu ni. Bagus dah lah. Nak banding dengan kawan hatak kelumbung langsung ada tunjuk jambui rambut merah. La ilaha illallah. Rambut merah. Kan? Bagus dia ni lah bubuh kepiah hitam kelumbung ni, bagus dia daripada rambut merah tu. Tapi tak sah lah kelumbung-kelumbung lagu duk bubuh kepiah tu pakai lagu orang lain duk pakai sudah. Pasal apa yang kita lemah ni? Pasal Nabi SAW pun lemah. Nabi pun lemah. Dia duduk pakai kepiah tu kelumbung di atas tu, apa tujuan dia? Tidak lain tidak, bukan tujuan dia nak menunjuk-nunjuk. Nabi SAW bila tengok lagu tu Nabi lemah, Nabi tak berkenan, sampai Nabi tak boleh nak tahan lemah dia tu, Nabi tegur lah tu juga di depan hak lelaki ni semua. Manalah nak tahu kok perempuan hak masuk tu ada suami dia duduk dalam-dalam ni semua. Nabi tegur pergi sekali. Nabi kata, wahai saudara-saudaraku, inhau nisa'akum, tolong pilarang bini hampa kan. Tolong pilarang bini hampa ni daripada duk pakai pakaian-pakaian hak bukan-bukan macam ni. Tolong pisah, dia kata. Pasal apa? Fa inna bani Israel lam yul'anu hatta labisa nisa'uhum az-zina.
Kerana Bani Israel dulu, Allah Subhanahu Wa Taala jadi marah ke mereka pasal apa? Allah laknat mereka pasal apa? Pasal mereka tidak larang isteri-isteri mereka daripada buat kerja yang macam tu. Dengan kerana tu, Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Tajuk baru. Bab ma jaa fil ghirah. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan dan membicarakan cemburu. Bab cemburu pula. Ketahuilah saudaraku, cemburu itu ada artinya dengan kalam yang tafsir, iaitu berubah hati, naik meradang, benci orang lain sekutu dengan haknya. Maka yang sangat-sangat jadi benci cemburu itu ialah antara orang dua laki bini. Cemburu ni apa? Dia kata cemburu ni ialah satu orang dia naik meradang, dia naik hot. Pasal apa? Pasal barang hak menjadi hak dia disekutu oleh orang lain. Barang yang jadi hak dia apa dia? Bini dia lah. Bini dia hak dia. Kata kawan lain main duk mengurang. Ada suami yang berbangga pasal isteri dia ni diorati oleh ramai orang. Tak ada. Mana boleh ada? Kalau sewel. Kalau ada sewel. Tak ada meh. Seorang laki-laki ni kalau ada satu isteri ni orang lagu duk dia tak suka. Tak suka tu dia panggil cemburu. Tak suka tu dia panggil cemburu. Baik, dia kata cemburu itu sekiranya tidak melampaui sempadannya, maka itu terpuji jua. Dia kata cemburu ni bukan kata sifat yang tak bagus sama sekali tak. Cemburu ni dia kata kalau kena tempat bagus. Bahkan syarak suka. Begitu. Kerana ia satu sifat yang terpuji pada syarak. Dengan dialah orang ada sifat kemuliaan, jadi terpelihara daripada sifat kehinaan. Bila ada sifat cemburu dalam diri seseorang itu, maka orang yang mulia terpelihara diri dia daripada jadi hina. Bila ada cemburu dalam diri dia, maka kemuliaan dia terpelihara. Dia tidak jadi hina. Tapi kalau dia ni satu orang yang mulia, tapi cemburu tak ada. Tak cemburu. Orang buat lebih kurang ke bini dia tak cemburu. Orang buat lebih kurang ke anak perempuan dia tak ada cemburu dan sebagainya. Hilang kemuliaan dia tu. Maka jatuhlah martabat dia. Jadi cemburu ni cukup penting. Maka boleh mukmin itu bersifat cemburu supaya lepas daripada sifat yang bernama dayus. Cemburu menyelamatkan orang laki-laki daripada jadi dayus. Begitu. Dan telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi hadis yang menunjukkan baik cemburu itu. Katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yaghar wal mu'mina yaghar wa ghairullahi an ya'ti al mu'min ma hurrima alaihi." Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dipanggil dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Allah cemburu ia dan mukmin itu cemburu ia. Maka cemburu Allah ialah bahawa apabila didatangkan oleh mukmin akan barang yang diharamkan ke dia. Tuhan ni cukup cemburu. Maka orang yang beriman juga kena ada sifat cemburu. Cemburu Tuhan ni apa dia? Tuhan cemburu bila benda tu dia kata tak boleh orang hidup buat. Tuhan cukup cemburu. Bila Tuhan dah kata dah benda ni tak boleh lah. Ada kawan pergi nak rongkah bagi jadi boleh. Tuhan cukup cemburu. Tuhan dah kata dah benda ni boleh. Ada kawan hidup kata tak boleh. Tuhan cukup cemburu. Yang macam tu. Makna dia apa? Tuhan bila dia putih hukum satu-satu benda, dia tak mau dah kawan main duk kacau. Kacau, Tuhan cemburu. Tuhan cukup marah orang yang duk kacau keputusan dia. Kita manusia pun kalau buat keputusan orang langgar marah. Dah. Kata ke anak kita. Anak kita main, dia kata ayah, nak pergi main di padang. Kita kata dia, hari ni tak boleh keluar. Keputusan kita dah buat, hari ni tak boleh keluar. Dia cari, kita cari dia. Mana dia budak ni? Ini tak ada. Di padang lah. Tak apa. Hang balik sekali, aku sedekah hang buta aja. Itu kita dengan anak kita. Marah dah. Sebab peraturan yang kita buat dia langgar, kita marah dah. Kita ni besar mana nak banding dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Tuhan seluruh alam. Bumi ni dia punya, langit ni dia punya, benda yang antara bumi dan langit dia punya, seluruh benda yang nama makhluk ni dicipta oleh dia. Hak dia punya. Dia buat turun main Quran suruh kita ikut, kita tak mau ikut Quran tu, kita pindah lagu kita punya mau. Tak marah ke dia? Walhal kita tidak ada kekuatan sedikit pun, kena hujan sikit ya, esok semua.
Walhal kita ni tidak ada kemegahan sikit pun, kena test sikit je tewas kalah kita. Dah. Dia test main dengan JE, dia test main dengan macam-macam cerita lah ni. Tak boleh buat apa. Main musim JE buat contoh JE, main musim Kawasaki buat contoh Kawasaki. Ceritanya benda ni duk main. Lepas JE apa pula nak main kita pun tak tahu. Hingga duk kena sedia, hingga duk tak boleh nak selesai masalah ni saja. Tak mengaku lagi. Kata Tuhan itu Maha Kuasa. Tak mengaku lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi inilah. Maka Islam dia beritahu awak ikut Islam ni, ikut bagi elok-elok. Ikut bagi elok-elok. Lagu mana Tuhan kata, lagu mana Nabi tunjuk, ikut. Pasal apa? Pasal kita orang Islam. Kita mengaku Islam, kita tidak ada satu sifat dalam hati kita ni tak suka kepada Islam kata. Apa jenis Islam kita ni? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati kita ada satu penyakit. Penyakit apa? Penyakit kita ni dengan Islam tak apa suka. Allah tambah sakit dalam hati kita. Cukuplah. Cek balik, muhasabah balik diri. Aku ni betul-betul apa? Aku betul-betul orang Islam. Aku kena buat lagi Islam seorang. Sudah. Macam tu. Siapa juga duduk pada kedudukan mana juga. Daripada hak atas sekali sampai hak bawah sekali. Muhammad Islam bubuh dalam hati dia. Ikut lagu Islam kata. Kita ikut lagu yang Tuhan kata. Selamat kita. Selamat dunia, selamat akhirat. Islam bukan agama yang nak menentang orang yang bukan Islam dah. Dah. Bahkan Islam suruh jaga pula hubungan baik antara kita orang Islam dengan orang bukan Islam atas dunia ni. Suruh jaga hubungan baik. Kalau kita duduk berjiran dengan orang kafir, kita wajib menjaga hak jiran sebagai orang duduk sebelah rumah kita. Walau dia kafir sekalipun, dia adalah jiran kita. Kita kena jaga dia. Tak boleh pasang radio deras, tak boleh mengganggu dia, tak boleh. Pasal apa? Pasal dia jiran kita. Islam ajak sampai macam tu. Tapi kita tak mau sampai ke peringkat kita ni tak ada apa. Boleh ke orang tu semua? Tak mau macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW pesan dekat kita, kena jaga sifat cemburu, tidak puas hati dan sebagainya kena ada dalam diri orang Islam. Pasal apa? Pasal Allah sendiri pun ada sifat tu. Allah tidak suka melihat orang hidup langgar hukum yang dia dah putuskan di dalam dunia yang dia buat ni. Maka cemburu Allah Ta'ala itu bahawa didatangkan oleh mukmin akan barang yang diharamkan atasnya. Allah cukup marah kalau orang tu mengaku Islam, mengaku beriman, tiba-tiba pergi buat benda yang dia tak bagi buat. Allah cukup marah dekat orang macam ni. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah dan Abdullah bin Umar. Dan katanya lagi bermula hadis Abu Hurairah itu ialah hadis yang hasan lagi gharib. Masalah cemburu itu bagaimana kelakuannya? Ada kata nak kenal cemburu ni macam mana? Kata dia telah dikatakan makna cemburu di atas tadi ialah berubah hati, naik berang, benci orang yang menyengutui apa-apa haknya. Itu makna cemburu. Bila di rumah rasa tak puas hati, rasa tak setuju, rasa tak senang, itu menunjukkan orang tu ada sifat cemburu. Begitu. Misalnya, engkau ada isteri. Dia nak buat contoh yang kita cemburu ni. Misalnya engkau ada isteri. Kemudian ada beberapa orang datang kepada isteri engkau itu, bercakap-cakap, bertertawa di hadapanmu dengan cukup colek gamit di antaranya dan mereka itu. Ada kawan pula main duk ni dengan bini kita depan kita. Melawak cucuk pinggang dengan bini kita. Kita ni lagu duk tengok biji mata lagu duk kelipuk-kelipuk. Kusambakah ada orang kaki buta. Dia main lagu duk. Bila dia main tu cemburu. Jadi nak buat contoh bagi kita nampak. Dan datang dia itu dengan bergurau-gurau. Tidakkah engkau rasa marah? Dia kata, main satu jantan lain duduk melawak main dengan bini kita, cakap huduh-huduh dan sebagainya. Hang tak rasa marah kan? Sedangkan hang laki dia, hang duduk depan duduk tengok benda tu berlaku. Kalau rasa marah, itu cemburu. Baik. Adalah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi hukum pada umat Muhammad. Boleh laki-laki itu memilih mana-mana perempuan yang harus dipilihnya untuk sendirinya. Untuk sendirinya bersedak-sedak dan bersuka-suka, pandang memandang, sentuh menyentuh, bercumbu-cumbuan mulut, sama-sama setidur di atas satu bantal, bersama-sama satu di dalam hal kehidupan dan lainnya. Serta diharuskan Allah Ta'ala itu dengan akad dan saksi dan dimasyhurkan dengan kenduri di hadapan khalayak ramai, bahawa perempuan itu tetap bagi engkau sahaja. Maka tiada siapa harus menumpangnya pada satu perkara kesedapan dan kesukaan seperti yang tersebut itu. Tiba-tiba ada pula orang yang bersekutu dengan kamu pada perkara yang ditetapkan bagi kamu seorang sahaja. Tidakkah kamu marah? Kita nak boleh bini ni bukan senang. Bukan senang, bukan senang. Tuan biasa pergi berkira, Allah ya Allah. Ni pergi berkira anak nikah ni. Kan?
Kita ni buat cara mudah begitu aja. Pergi jumpa, kira lah ni lagu ni, anak kita ni nampak pakai dia berkenan dengan aku dah. Lah ni, mai kita tentu belanja berapa, apa semua berapa abang mai. Kita mau simple macam tu lah. Sampai duduk susah, duduk buka dengan pantun ni semua. Ni semua. Kan, cerita nak pergi jadi susah. Kan, lalu abang pula, jadi saya ni wakil daripada pihak balik ni. Jadi kami dah putih dah. Belanja ni kami ambil 8,888. Dia angka Cina mah. 8888 dia bubuh. Astagfirullahalazim. Dia bubuh angka tu. Kata pula dah bubuh dah 8888. Kata pula. Jadi saya sebagai wakil kepada pihak belah perempuan ni kira rumah 8 tu tak mau pecah. Tu dia duduk main bahasa tu. Rumah 8 tu tak mau pecah. Kita rumah 8 yang kita takut tu. Dia kata rumah 8 tu tak mau pecah. 8 hak mula tu tak mau pecah. Kalau nak potong 8 kalian ni tak apa, boleh kira lagi. Nak jadi 8252 ke apa ke tak apa. Rumah 8 hak mula tu tak mau pecah. Oh, kita nampak kalut lah. Kita pun lagu nak buka hadis lah. Kan kira lagu ni lah. Kata kita ni anak-anak yang berkenan. Mereka pun bukan nak nikah sehari dua. Mereka nak jadi suami isteri. Pendek katanya janji hidup semati lah. Jadilah ni macam ni. Agama kita pun bagi tahu baca sikit hadis. Tak dan habis hadis dia potong pula dah. Dia kata lagu ni lah. Jadi harap-harap tu hak kita bagi tadi tu Ustaz Husin. Tentu nak kata apa? Kan? Susah. Kita susah nak cakap benda macam ni. Pasal apa? Kadang-kadang adat ni dia cukup karut. Dia tak tahu beza tu. Kau hak jadi kepala tu, dia tak tahu beza. Agama dengan adat ni, dia tak tahu beza hak mana satu. Dia nak serbu pi atas nama orang tua, dia nak serbu pi. Tak boleh macam tu. Kita kena kira agama. Pasal agama kita lagi tua pada umur kita ni. Dia kena macam tu. Kalau kita keluarga belah perempuan sedap lah nak boleh rumah 8 tu. Keluarga lelaki-lelaki tu. Lu nampak satu rumah nak makan Maggi. Nak berbetul 8 tu. Kan? Ada cerita ni banyak kali dah kita dah boleh yang benar ni, tapi duk jumpa lagi. Sampai bila kita nak cerai Islam Johor ni, cerai bagi jadilah masyarakat kita ni sampai bila? Kalau start rumah tangga kita dah tunjuk dah, nampak nak meniaga sangat dengan anak kita ni, kita nak meniaga sangat. Kita tunjuk pada awal dah, dia tak jadi cantik lepas tu. Dia tak jadi cantik. Saya dah sebut banyak kali dalam kuliah saya. Lelaki-lelaki nanti ingat apa? Dia bukan ingat kata dia berkeluarga, dia ingat kata dia beli anak orang ni. Dia ingat macam tu. Aku bukan main berkeluarga dengan mereka ni. Aku main beli anak mereka. Lepas tu mula lah. Bila main raya dia tak mau balik rumah Pak Mentua dia dan sebagainya. Pasal apa? Pasal apa? Dia kata aku beli hang. Dia kata kat bini dia, aku beli hang. Apa pasal aku nak kena ingat dekat bapa hang? Hang tak ingat ke Pak hang perkenal aku dulu macam mana? Dia kata. Hang tahu berapa bulan dia kata aku pergi kerja tumpang motor kawan. Dia kata. Hang tahu ke? Dia kata ni aku nak bagi tahu ni. Mau baca lah benda ni, mau fikir, mau ambil tahu pasal apa? Pasal yang nak menikah ni anak kita. Dan yang nak jadi keluarga ni pun adalah anak orang yang nak jadi keluarga kita. Bagi simple. Islam simple. Inna dina yusrun. Islam ini agama yang tak menyusah orang. Senang aja. Macam tu. Pengalaman lah tu. Yang celah cerita tu pengalaman. Ya. Baik. Jadi dia kata kita ni apabila jumpa macam ni punya ada di depan kita, dia nanti main rasa cemburu. Sudah tentulah kita timbul rasa nak marah dan sebagainya. Maka marah kamu akan orang pada menyungutu barang yang tertentu bagi kamu itu, maka itulah kamu itu bernama cemburu. Dan jika tidak kamu marah orang menyengutu hak yang ditentukan Allah bagi kamu itu, maka bernamalah kamu itu orang yang dayus. Kalau sampai orang boleh main buat apa pun kat bini kita depan mata kita, kita tak ada rasa nak marah apa, berasa suka pula lagi, dayuslah kita. Itulah cerita dia. Dayuslah kita ni. Baik lagi dengan hukum Allah, tak boleh orang asing bergurau main. Dia kata, tak boleh. Benda ni benda hukum. Benda hukum tak boleh buat melawak main. Tak boleh. Dan berpandang-pandangan dan sebagainya dengan anakmu yang perempuan itu. Tak boleh. Kita ada anak perempuan. Kita tak suka anak perempuan kita orang main duk muat motor pergi balik depan mata kita, menikah dah apa dah. Dia uak anak kita naik motor, naik kereta dia sana sini. Kita tak suka. Kita tak suka. Pasal apa kita tak suka? Pasal ada cemburu dalam diri kita.
Kan? Dia kata, dan saudaramu yang perempuan, dan ibumu, dan mak saudaramu, dan yang seumpama dengannya. Tiba-tiba engkau biarkan dia keluar pandang orang ajnabi, dan ditegur orang muda-muda dari jauh, ataupun berjeling-jeling ia dengan laki-laki yang harus nikah dengan dia di jalan. Yang ini tidak ada apa pada hatimu berasa marah atau tak suka pada perbuatan yang demikian itu, maka bernamalah engkau itu orang yang dayus juga. Itu dia. Duk biar. Orang duk ni anak kita lalu, sekali dia panggil, sekali dia macam-macamnya duk bunyi, kita duk biar keluar dia lah. Korang-korang pun keluar pergi kiam tangan ke belakang depan pintu pagar rumah tu. Biar ada usik nu lari meredah dia lah rubah. Si korang-korangnya tunjuk kata kita tu ada marah. Ni anak aku tak suka orang duk buat lebih kurang ke anak aku. Kita keluar duk berdiri keras kediam depan pagar tu, depa duk sorak juga tiga depa. Hampa sorak siapa? Hampa sorak siapa? Lari, budak-budak ni lari, tentu larinya. Try tengok sekali. Ya, saya benda lagu ni tak boleh tahan lah. Tak boleh tahan. Tambah kita yang duduk di taman-taman perumahan ni, tak boleh tahan benda-benda macam ni. Kadang depan mata kita, dia macam nak mengundang kita terus turun pergi ke gelanggang. Kan? Dia macam tu nampak macam nak panggil kita. Kan? Mulalah kita pun malam tu nak bekang kemian mulalah kan. Leceh. Bila kita duduk biang, benda tu jadi tak boleh lah. Kalau semua orang-orang yang tua-tua ni, yang duduk dalam kawasan perumahan, yang duduk dalam kampung dan sebagainya, semua ambil inisiatif, ambil daya usaha nak membentras benda-benda macam ni, cantik. Ni kita lah ni, kalau taman perumahan ni ada, kita kata bila ada 500 buah rumah, hak jahat ni tak sampai 50 orang. Dalam 500 pintu rumah dalam taman ni kulim ni sikit taman ke ada? Ada 500 pintu rumah dalam taman ni, tak sampai 50 orang. Hak jahat dalam taman ni, hak nakai, hak buat hara-hara dalam taman ni tak sampai 50. Pasal apa 500 orang tak boleh pergi bagi 50 ni jadi elok? Pasal apa? Kita bukan suruh pergi bergaduh bertumbuk. Sekurang-kurangnya pergi berdiri depan dia. Berdiri tu dia tak berani buat lah. Tapi bila dia duk buat, kita duk merekam dalam hati, kita tak mau nak buat apa. Rosak habis semua ada. Pasal apa? Pasal kita tidak ada rasa cemburu dalam hati kita. Tak ada rasa cemburu ni. Dia mahu ada benda-benda macam ni. Dan jika kamu marah dengan sungguh-sungguh marah, dan engkau takdib akan perempuan-perempuan tadi daripada memperbuat yang demikian, maka bernamalah kamu orang yang cemburu yang terpuji. Kalau anak kita misalnya, kita duk perhati, tengok anak kita ni pun satu pasal juga, jalan biji mata lagu duk main satu macam ni, kita kenal lah kita orang tua-tua. Anak kita tu kita panggil dia, kata awak tadi pak nampak hang jalan lagu duk spring kuat dengan nampak tadi. Mu tanya dia lagu tu. Dia kata tak ada apa hang mengarut. Pak tak nak mengarut. Yang mengarut ni nampak. Mu tunjuk sikit, kata kita duk perhati gerak-geri dia tingkah laku dia tu, kita duk perhati. Ni dah. Ni orang main habang kat kita, kata ni Tuan Haji minta maaf lah. Orang taman ni pun pakai duk cakap belakang dah pasal anak perempuan Tuan Haji ni. Oh, terus melenting kata anak saya tak. Rosak. Anak kita rosak. Anak kita rosak. Kita pun rosak pada pandangan orang ramai ada ni, kita tu pun rosak. Depa kata Haji saja. Daripada kata Haji nama tu. Kenal lah kita. Kan? Jadi mau ikut agama ni sikit. Dia kata. Baik, cemburu yang terpuji pada syarak itu bagaimana? Wallahualam, ni kita sambung dia. Ini panjang pula. Cemburu yang terpuji pada syarak itu bagaimana? Dia kata, dia nak cerita ada cemburu yang dibenarkan dan ada cemburu yang tak dibenarkan. Wallahualam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ini ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terkasar, mana yang tersilap dan sebagainya, saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf daripada tuan-tuan semua. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.